Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan agar anda semua dalam keadaan sihat sentiasa. Dalam kita menghampiri penghujung tahun 2020, ramai yang akan bercuti, merentas negeri dan meluangkan masa bersama anak-anak dan keluarga tersayang. Seperti mana sejak laporan laksana yang pertama pada bulan April yang lepas, saya ingin mengingatkan agar anda semua teruskanlah mematuhi SOP dan amalan kebersihan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Seperti biasa, stay safe, stay healthy always. Hari ini saya akan berkongsi laporan laksana ke-34 yang merupakan laporan terakhir untuk tahun 2020. Tak sangka, sudah lebih kurang 9 bulan sejak laporan laksana yang pertama pada bulan April lalu. Okeylah, kita mulakan dengan pencapaian pelaksanaan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA. Di bawah PENJANA, inisiatif telah dikategorikan kepada 3 matlamat. Memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Saudara dan saudari yang dihormati, kita dahului dengan inisiatif di bawah matlamat memperkasakan rakyat. Pertama, program subsidi upah. Fasa pertama sehingga 30 September 2020 iaitu tarikh penutupan PSU 1.0, lebih 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat PSU di bawah Prihatin dan Penjana. Sehingga 11 Disember 2020, permohonan subsidi upah yang diluluskan mencapai nilai 12.608 bilion ringgit. Kedua, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Secara keseluruhannya, sehingga 11 Disember, seramai 106,443 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Jumlah ini merangkumi 85,242 orang di bawah umur 40 tahun dan 13,513 individu berusia di antara 40 hingga 60 tahun, serta 6,420 perantis dan 1,268 orang kelainan upaya. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Ketiga, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Sehingga 11 Disember, seramai 129,144 individu telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Laksana mendapati bahawa kursus yang menerima sambutan tertinggi adalah yang melibatkan ilmu keusahawanan. Ini termasuk cara berdagang di atas talian dan bersaing di peringkat antarabangsa. Pemenang Anugerah Nobel Keamanan atau Nobel Peace Prize, Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh, pernah berkata dalam bukunya berjudul A World of Three Zeros bahawa setiap manusia dilahirkan dengan ciri-ciri keusahawanan. Saya percaya bahawa jika kita dapat menyemarakkan semangat keusahawanan, insya-Allah ia boleh memperkasa peniaga di samping menjana pekerjaan serta memajukan masyarakat. Saudara dan saudari sekalian, kita terus ke pencapaian di bawah matlamat kedua PENJANA, iaitu melonjakkan perniagaan. Pertama, pembiayaan PKS PENJANA. Ini peruntukan sebanyak 2 bilion ringgit di bawah program ini yang memberikan keutamaan kepada PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Sehingga 11 Disember, sebanyak 5,576 permohonan telah diluluskan dengan nilai pinjaman sebanyak 1.097 bilion ringgit. Kedua, pembiayaan sektor pelancongan PENJANA dengan jumlah peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit khusus bagi PKS dan PKS Mikro di dalam sektor ini yang masih terkesan dengan COVID-19. Setakat 11 Disember, terdapat 537 PKS yang telah memohon pembiayaan ini. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 245 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 49,9 juta ringgit. Ketiga, skim pemulihan perniagaan tekun atau Tekun Business Recovery Scheme juga khas untuk PKS Mikro. Sehingga 11 Disember, sebanyak 99,2 juta ringgit telah disalurkan di bawah TBRS dan memanfaatkan 14,861 PKS Mikro. Keempat adalah pembiayaan mikrokredit PENJANA di bawah Bank Simpanan Nasional.
sehingga 11 Disember sebanyak RM253.1 juta telah disalurkan bagi memanfaatkan 7,252 PKS mikro, termasuk dalam bidang peruncitan dan perkhidmatan. Kelima, Bumiputra Relief Financing yang telah diperkenalkan oleh PUNB. Bantuan dana khas RM200 juta ini disalurkan kepada PKS Bumiputra yang terkesan oleh COVID-19 dengan pembiayaan antara RM100,000 dan RM1 juta bagi PKS terlibat. Setakat 11 Disember, dana ini telah disalurkan kepada 160 PKS melibatkan jumlah RM40.8 juta. Saudara dan saudari yang dihormati, sekarang saya teruskan dengan matlamat ketiga penjana iaitu merangsang ekonomi. Pertama, sokongan bagi industri pertanian dan makanan. Inisiatif ini diperkenalkan melalui suntikan pembiayaan di samping menyediakan modal pusingan untuk petani, peladang dan nelayan. Daripada jumlah peruntukan sebanyak RM400 juta, RM350 juta merupakan peruntukan di bawah skim pembiayaan Microcredit Agrobank. Sehingga 11 Disember, sebanyak RM60.9 juta telah disalurkan di bawah skim ini bagi memanfaatkan 6,094 PKS mikro pertanian. Kedua, pengecualian cukai perkhidmatan bagi hotel untuk menyokong sektor pelancongan. Pengecualian ini telah dilanjutkan ke atas perkhidmatan penginapan yang dikendalikan oleh pengendali premis penginapan mulai 1 September 2020 hingga 30 Jun 2021. Setakat 11 Disember, nilai pengecualian cukai yang telah dimanfaatkan oleh pengendali premis penginapan telah mencecah nilai RM836.6 juta. Antara inisiatif lain bagi menyokong sektor pelancongan merangkumi pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan pelancong serta pengecualian cukai pelancongan sepenuhnya. Ketiga, pengecualian 100% duty ekspor kepada sektor komoditi yang juga merangkumi industri berasaskan minyak sawit bagi merangsang pertumbuhan sektor komoditi dan nilai ekspor negara. Inisiatif ini dapat membantu memudahkan para pekebun kecil untuk menjual hasil keluaran mereka kepada kilang-kilang. Setakat 11 Disember, nilai pengecualian duty ekspor yang berjaya dimanfaatkan oleh industri negara ialah sebanyak RM373 juta. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, seterusnya sedikit perkongsian ringkas mengenai pakej Kita Prihatin yang bernilai RM10 bilion yang diumumkan pada bulan September lepas. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional 2.0, 2.0. Proses semakan permohonan baru dan rayuan sedang dijalankan dan pembayaran bagi mereka yang lulus akan dibuat dalam bulan Januari 2021. Setakat 4 Disember, seramai 10.13 juta orang penerima telah mendapat manfaat daripada pembayaran fasa pertama BPN 2.0. Yang ini melibatkan jumlah RM4.6 bilion ataupun 97% daripada RM4.8 bilion yang telah diluluskan bagi fasa pertama. Penunaian melalui BSN juga masih diteruskan sejak 26 Oktober lepas. Kedua pula adalah bagi Geran Khas Prihatin 2.0. Setakat 4 Disember, sejumlah RM856.9 juta telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun 285,626 PKS mikro yang telah diluluskan. Proses rayuan juga telah dibuka dari 7 Disember hingga 21 Disember. Kesemua rayuan akan melalui proses semak silang antara LHDN dan pihak berkuasa tempatan dan diumumkan dalam masa terdekat. Ketiga, PSU 2.0 di bawah pakej Kita Prihatin yang bermula pada 1 Oktober lepas. Setakat 11 Disember 2020, sebanyak RM239.73 juta telah disalurkan kepada 39,203 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan pengajian bagi 307,420 pekerja. Majikan yang memerlukan PSU 2.0 masih boleh memohon sehingga 31 Disember ini. Saudara dan saudari sekalian, izinkan saya mengambil sedikit masa untuk mengulas tentang beberapa isu-isu semasa. Pertama sekali, saya ingin menyentuh tentang laporan laksana. Pejam celik ini merupakan laporan mingguan edisi ke-34 bagi inisiatif pakej rangsangan ekonomi kerajaan. Saya ingat betapa gementarnya saya semasa berkongsi laporan pertama pada 14 April lalu. Namun, usaha ini tetap diteruskan
kerana kerajaan berpegang kepada prinsip ketelusan dan keterbukaan. Sebab ini melibatkan dana dan kepentingan orang awam. Kata-kata semangat yang ditulis maupun teguran di ruang komen Facebook saya semuanya diterima dengan hati terbuka. Cuma kadang-kadang yang troll tu cuba kita elakkan ya. Bagi yang lain, terima kasih atas sokongan berterusan. Laporan laksana ini juga telah menjadi medium penting untuk mendapatkan maklum balas daripada rakyat mengenai cabaran yang dihadapi. Dan apabila digandingkan dengan data raya, kerajaan mampu menambah baik atau melanjutkan inisiatif-inisiatif tertentu. Contohnya, penambahan bagi bantuan prihatin nasional kepada 11.5 bilion ringgit kepada lebih 18 bilion ringgit. Geran khas prihatin daripada 1.64 bilion ringgit kepada 2.55 bilion ringgit. Subsidi bil elektrik kepada lebih 2 bilion ringgit. Program subsidi upah daripada 10 bilion ringgit asalnya kepada lebih 17 bilion ringgit dan pelbagai lagi. Kesemua ini adalah antara lain hasil pemantauan berterusan dan maklum balas yang diterima daripada rakyat dan perniagaan. Seterusnya, saya ingin berkongsi ringkasan pencapaian keseluruhan pakej-pakej rangsangan yang diumumkan sehingga kini. Pertama, inisiatif prihatin dan prihatin PKS tambahan sudah mencapai kadar penyaluran sekitar 94% bagi program jangka pendek seperti BPN dan GKP. Diikuti dengan pencapaian sekitar 89% bagi program jangka sederhana seperti PSU dan skim pengekalan pekerjaan. Manakala program jangka panjang ada yang take up rate masih rendah seperti program pembiayaan sekuriti makanan pada kadar 31% dan ada yang tinggi seperti program pinjaman mikrokredit tekun pada kadar 99.8%. Kadar pengambilan bantuan ini bergantung kepada pelbagai faktor seperti keadaan ekonomi dan keperluan semasa. InsyaAllah, kerajaan akan menggunakan data ini untuk menambah baik bantuan bergerak ke hadapan. Bagi pakej penjana pula, bantuan jangka pendek sudah mencapai penyaluran 76%. Diikuti dengan pencapaian antara 77% ke 90% bagi bantuan jangka sederhana dan panjang. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan penghargaan kepada semua agensi pelaksana inisiatif prihatin, penjana dan kita prihatin, khususnya dalam memastikan pelaksanaan cekap, terutamanya pada saat-saat rakyat dan perniagaan begitu memerlukan bantuan. Terima kasih diucapkan. Saudara dan saudari yang dikasihi, baru-baru ini kita telah menyaksikan kelulusan di Dewan Rakyat bagi rang undang-undang pembiayaan kerajaan bagi penyakit COVID-19 2020. Sejurus selepas kelulusan Belanjawan 2021 sebelumnya. Saya ingin mengambil peluang mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah sebulat suara menyokong RUU ini. Kelulusan ini amat diperlukan dalam usaha memerangi COVID-19 serta menjamin keselamatan rakyat. Tambahan 20 bilion ringgit ini antara lain akan membolehkan kerajaan membeli vaksin untuk rakyat serta disalurkan sebagai dana tambahan untuk barisan hadapan kita. Dalam kehangatan perbahasan yang telah berlangsung, saya amat menghargai pandangan-pandangan dan cadangan ahli-ahli yang berhormat. Kerajaan mengambil maklum kesemuanya dan akan bersedia menambah bantuan jika perlu demi rakyat, perniagaan dan ekonomi negara. Saudara dan saudari sekalian, tinggal kurang 2 minggu lagi sebelum kita melabuhkan tirai tahun 2020 yang luar biasa ini dan melangkah ke tahun 2021 dengan harapan yang serba baru. Dalam kita terus berhadapan dengan situasi COVID-19, kerajaan sudah pun menyediakan pelbagai bantuan, termasuk pakej penjana dan kita prihatin yang masih berterusan, serta inisiatif Belanjawan 2021 yang bakal dilaksanakan. Ini antaranya termasuk fasa kedua BPN 2.0 ya, berjumlah 2.2 bilion ringgit yang akan disalurkan pada bulan Januari 2021, serta program iSinar KWSP. Selain itu, dalam memastikan kebajikan rakyat, khususnya golongan rentan, sentiasa terjaga, kerajaan di bawah Belanjawan 2021 telah merancang pelbagai program bagi memastikan nasib golongan rentan terbela. Ini termasuk
perlindungan takaful MySalam bagi B40 yang turut diperluaskan merangkumi tuntutan kos peranti perubatan. Pusat sokongan sosial setempat dengan peruntukan RM21 juta bagi menangani isu keganasan rumah tangga. Voucher perlindungan tenang berjumlah RM50 bagi golongan B40 mendapatkan perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Perlanjutan sistem insurans pekerjaan. Pengeluaran akaun 2 KWSP bagi mendapatkan perlindungan insurans takaful. Pas perjalanan tanpa had My 30 serta My Rail untuk pelajar sekolah dan golongan OKU bagi perkhidmatan komuter dan tren antarabandar. Pemberian komputer riba kepada 150,000 murid di 500 buah sekolah serta lebih RM460 juta bagi projek penyelenggaraan rumah PPR, membina rumah mesra rakyat dan penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana. Serta bantuan membaik pulih rumah usang yang mengalami kerosakan akibat bencana alam. Selain itu, kepada PKS, perusahaan mikro dan pekerja sambilan yang memerlukan pembiayaan, terdapat 7 dana PKS oleh Bank Negara Malaysia untuk anda. Kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar. Kemudahan teknologi tinggi aspirasi pelaburan nasional. Kemudahan perusahaan mikro. Kemudahan untuk semua sektor ekonomi. Kemudahan agro makanan. Kemudahan otomasi dan digital. Kemudahan pembiayaan pelancongan penjana. Dan untuk maklumat lanjut, layari laman sesawan Bank Negara Malaysia. Permohonan untuk air sinar KWSP telah pun dibuka pada 21 Disember yang lepas. Setakat ini, semua permohonan sama ada secara digital atau fizikal berjalan lancar. Bagi mereka yang layak dan maklumat tersedia di dalam pengkalan daftar KWSP, sistem akan memberi kelulusan secara automatik dan keputusan pertama akan diketahui pada 4 Januari 2021. Bersabarlah sementara KWSP memproses permohonan yang diterima. InsyaAllah, tarikh bayaran pertama akan dibuat pada 11 Januari 2021. Saya berharap bantuan-bantuan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban aliran tunai. Contohnya, perbelanjaan awal tahun untuk persekolahan anak-anak, perbelanjaan isi rumah dan sebagainya. Masih ada juga penyaluran GKP 2.0 bagi rayuan PKS yang lulus dan pelbagai program seperti subsidi upah, geran, pembiayaan, pinjaman mudah, pelepasan cukai dan banyak lagi. Agensi laksana juga akan memantau salah satu matlamat terpenting belanjawan, iaitu menjana 500,000 pekerjaan bagi rakyat kita di bawah inisiatif Jana Kerja. Menyentuh hal ini, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan amat prihatin terhadap mereka yang telah kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Mulai awal tahun hadapan, PKSO dengan sokongan kementerian dan agensi berkaitan akan mengadakan pelbagai aktiviti berkaitan pekerjaan di bawah Active Labour Market Programs untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi semua pencari kerja, para graduan dan juga lepasan sekolah. Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah temuduga mingguan di semua pejabat PKSO di setiap negeri, karnival pekerjaan secara maya dan fizikal, serta bantuan penyediaan resume, kaunseling kerjaya dan program peningkatan keboleh pekerjaan. Program ini akan membuka tirainya dengan karnival pekerjaan maya dari Kolej Komuniti Tinggi Mara di Ledang, Johor pada 17 Januari dan dari Kolej Politeknik Mara, Kuala Lumpur pada 28 Januari. Karnival Penjana Kerjaya 2.0 pula akan dilaksanakan secara fizikal di UMP Pahang pada 23 Januari. Saya menyuruh para pencari kerja untuk menggunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Seperti yang saya katakan tadi, kombinasi pemantauan laksana, maklum balas rakyat serta penggunaan data akan membolehkan kita untuk melaksanakan penambahbaikan bagi inisiatif sebegini untuk kemudahan anda semua. Saudara dan saudari sekalian, akhir kata, jaminan saya adalah kementerian akan terus memastikan implementasi yang efektif bagi menjamin kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Agensi laksana akan terus memantau sebanyak 32 inisiatif di bawah pakej-pakej rangsangan ekonomi kerajaan yang masih diteruskan, berserta sekurang-kurangnya 21 inisiatif di bawah belanjawan yang akan berjalan seawal Januari 2021.
Kejayaan kita memulihkan ekonomi negara sebahagiannya bergantung kepada kejayaan kita membendung wabak COVID-19 ini. InsyaAllah, teguh kita menang bersama. Saya mengakhiri dengan dua rangkap pantun. Hingga merbah di dahan cendana, di senjakala sebelah gaharu, berakhir sudah laporan laksana, kelak terbuka lembaran baharu. Berpencak teguh pahlawan putera, pertahan kota dalam hikayat. Belanjawan kukuh, pulihkan negara, bantuan disalur, prihatin rakyat. That's all from me for this year. Bagi mereka yang beragama Kristian, selamat Hari Natal. Selamat bercuti kepada semua dan stay safe. See you next year. Kita berjumpa tahun depan insya-Allah, dan Happy New Year in advance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.